Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Hari ini, tema video kita kena dengan tema bulan ni, iaitu Bulan Kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Satu topik menarik tentang negara kita sendiri. Ini adalah sejarah yang mungkin ramai sudah lupakan. Kalau orang dulu-dulu mungkin diorang masih ingat. Tapi ramai di antara kita, generasi milenial dan generasi Z ni baru tahu apa yang saya kongsikan ini sebenarnya pernah terjadi. Dari masa yang tidak sama di antara negeri-negeri di Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak, sehinggalah sejarah penubuhan Malaysia dulu sebenarnya ditentang oleh negara jiran. Menarik hari ini di Kupi-Kupi Go, ini adalah sejarah menarik Malaysia yang telah lama dilupakan. Sejarah mata wang melayan dolar. Tahukah anda, dulu terma mata wang kita bukan ringgit Malaysia, tetapi terma untuk mata wang ialah melayan dolar. Walaupun terma ringgit memang digunakan di tanah Melayu sejak beratus-ratus tahun yang lalu, tetapi ringgit bukanlah terma rasmi yang diiktiraf di peringkat kebangsaan. Terma yang diguna pakai ialah melayan dolar. Sejarah melayan dolar ni bermula pada tahun 1938 bila satu pertubuhan yang dikenali sebagai The Board of Commissioners of Currency Malaya memperkenalkan mata wang dikenali sebagai melayan dolar. Dan melayan dolar ini bukan sahaja dicadangkan untuk Malaysia, tetapi sebenarnya ia dicadangkan untuk digunakan oleh 3 negara termasuk Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Sistem ini bertujuan supaya 3 negara ini menggunakan sistem mata wang yang sama, secara langsung mencipta satu sistem ekonomi yang kukuh dan kuat di Asia Tenggara. Namun begitu, rancangan ini gagal bila ketiga-tiga negara ini mempunyai agenda yang berbeza-beza. Singapura keluar dari Malaysia mengadaptasi terma Singapore Dollar. Brunei pula mencipta sistem wang mereka sendiri mengadaptasi terma Brunei Dollar. Dan untuk kita pula, pada 12 Jun 1967, terma ringgit Malaysia diiktiraf secara rasmi sebagai nama mata wang kebangsaan kita, meninggalkan terma melayan dolar. Apa yang lebih menarik sebab kenapa ia ditukar? Penukaran ini untuk mengukuhkan lagi identiti kebangsaan negara kita. Bayangkan kalau rancangan pada tahun 1938 itu berjaya, Malaysia, Singapura dan Brunei akan menggunakan mata wang yang sama. Cakap pasal wang membawa saya ke poin seterusnya. Wang kertas 500 dan 1,000 ringgit. Sekarang ni, kita tahu yang duit kertas kita paling besar pun 100 ringgit. Tapi tahukah anda yang dulu kita ada wang kertas 500 dan juga 1,000 ringgit? Dua jenis wang kertas ini telah dinyahwangkan ataupun tidak lagi digunakan secara rasmi pada 1 Julai 1999. Disebabkan ia tidak boleh lagi digunakan, ia ditarik balik. Menurut Bank Negara Malaysia yang dicatatkan di bnm.gov.my, sebanyak 1.9 juta keping wang kertas bernilai RM500 ditarik balik. Manakala untuk wang kertas RM1,000 pula ialah sebanyak 4.5 juta keping, menjadikan jumlah akumulatif wang yang ditarik balik ialah sebanyak RM5.52 bilion. Manakala kurang dari 200,000 lagi wang kertas 500 dan 1,000 tidak dapat dikesan. Sekarang wang kertas ni dikumpul oleh pengumpul wang. Last saya semak di mudah.my, sekeping wang RM500 dijual dengan harga RM2,800 dan sekeping wang RM1,000 dijual dengan harga RM29,888. Masa yang tidak sama di antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Untuk menjelaskan sejarah menarik seterusnya, saya perlu bantuan daripada goers. Cuba anda tengok jam yang ada dengan anda sekarang. Jam tangan, jam di telefon ataupun jam di dinding. Sekarang bayangkan situasi ini. Yang berada di negeri-negeri di Semenanjung, jam sekarang menunjukkan pukul 12 tengah hari. Tapi berbeza yang berada di Sabah dan Sarawak. Kalau tengok jam sekarang sudah pun pukul 12 tengah minit tengah hari. Dengan erti kata lain, masa di Sabah dan Sarawak 30 minit lebih awal dari masa di Semenanjung. Walaupun kita tengok jam pada masa yang sama. Itulah masa yang orang dulu-dulu ikut. Di mana masa di Sabah dan Sarawak 30 minit lebih cepat dari masa di Semenanjung. Format masa ini diikut sehingga 31 Disember 1981. Apa yang membuatkan perbezaan masa ni?
Ini disebabkan koordinat bumi di antara negeri-negeri di Semenanjung dan Sabah Sarawak terletak di permukaan bumi yang berbeza. Secara langsung menggunakan koordinat masa dunia Greenwich Mean Time yang berbeza. Kepada sesiapa yang tidak tahu, Greenwich Mean Time ataupun singkatannya GMT adalah koordinat masa di setiap negara mengikut kedudukan mereka di muka bumi. Dulu, negeri-negeri di Semenanjung menggunakan koordinat GMT plus 730, manakala Sabah dan Sarawak menggunakan koordinat GMT plus 8. Tun Dr. Mahathir yang menjadi Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu kemudian menyelaraskan masa di Malaysia pada 31 Disember 1981. Bila pada hari itu pukul 11.30 malam di Semenanjung, dia mengarahkan ke semua jam di sana dipercepatkan 30 minit mengikut masa di Sabah dan Sarawak. Secara langsung menyelaraskan masa di seluruh Malaysia. Membawa kita ke persoalan yang lebih menarik. Kenapa Tun memilih GMT plus 8 dan bukannya GMT plus 730? Bukankah ibu kota Malaysia terletak di Kuala Lumpur? Ini disebabkan kuasa-kuasa besar ASEAN pada waktu itu seperti China, Hong Kong, Taiwan menggunakan GMT plus 8. Hari ini, perbezaan ketara perubahan ini sebenarnya boleh dilihat di depan mata kita pada setiap hari. Contohnya, setiap kali waktu senja, bila pada pukul 6 petang, keadaan di Sabah Sarawak mula gelap, sementara di Semenanjung masih lagi terang benderang. Pernahkah anda terfikir kenapa keadaan ini tidak sama di seluruh negara? Ini adalah disebabkan perbezaan sebenar masa GMT. Penubuhan Malaysia ditentang keras, Ganyang Malaysia. Sekarang kita tengok sejarah yang agak kontroversi, tetapi masih lagi penting untuk kita tahu dan tidak lupakan. Ini bukan sahaja satu sejarah yang penting untuk goers dari Malaysia, tetapi juga penting untuk goers dari Indonesia. Selama 8 Julai 1963, London, Perjanjian Malaysia ditandatangani. Shortly afterwards, Britain moves to form the new state of Malaysia on Indonesia's border. Sukarno is not consulted. Incensed, he launches a military campaign against British forces to crush Malaysia. Tahukah anda, sejak rancangan penubuhan Persekutuan Malaysia yang melibatkan negeri-negeri Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara yang kini dikenali sebagai Sabah, diumumkan pada bulan Mei 1961, kita mendapat tentangan daripada Presiden Sukarno dari Indonesia. Bukan Indonesia sahaja yang menolak pembentukan Malaysia, tetapi juga Filipina. Bagi Presiden Sukarno, dia beranggapan yang kalau Malaysia ditubuhkan, pihak British akan menjadikan Malaysia sebagai proksi mereka untuk memudahkan British meluaskan lagi agenda Barat di Nusantara. Presiden Sukarno yang terkenal dengan penentangannya terhadap agenda Barat dan penjejahan Barat sekeras-kerasnya menentang penubuhan Malaysia. Tidak berhenti dengan amaran dan ancaman, dia melancarkan kempen dikenali sebagai Kempen Ganyang Malaysia pada tahun 1963. Di dalam kempen ini, dia mengarahkan sukarelawan perang dan para gerila Indonesia melancarkan serangan ketenteraan di sekitar Malaysia. Ini termasuklah di Balai Polis Tebedu di Sarawak pada tahun 1963, serangan di pos tentera Kalabakan di Tawau Sabah dan juga beberapa serangan di Semenanjung dan Singapura pada tahun 1964 untuk mematahkan rancangan pembentukan Malaysia. Mujurlah ketegangan ini menjadi semakin reda bila Presiden Suharto mengambil alih tampuk pemerintahan dari Presiden Sukarno dan tekanan daripada Presiden Sukarno diberhentikan melalui satu perjanjian dikenali sebagai Perjanjian Keamanan 1966 di antara Malaysia dan Indonesia. Jangan keliru, Presiden Suharto dan Presiden Sukarno adalah dua orang yang berbeza walaupun nama mereka hampir sama. Bagi negara Filipina pula, mereka tidak berpuas hati bila Borneo Utara ataupun Sabah menjadi sebahagian daripada Malaysia kerana menganggap Sabah sepatutnya menyertai Filipina, memandangkan Sabah mempunyai sejarah dimiliki oleh Sultan Sulu dari Filipina. Tapi malang seribu kali malang, kerana mengikut rentetan sejarah, Sabah sebenarnya tidak lagi dimiliki oleh Sultan Sulu kerana Sultan Sulu telah menyerahkan Sabah kepada British melalui perjanjian dengan wakil pihak British pada 22 Januari 1878. Dan perjanjian ini secara langsung menamatkan kedaulatan Sultan Sulu di Sabah. Walaupun begitu, masih ramai lagi yang menganggap Sabah sebenarnya milik Sultan Sulu.
Sebenarnya sangkaan ini salah sama sekali. Bila kalau kita mahu tengok siapa pemilik asal Sabah, mengikut sejarah bukannya Sultan Sulu tetapi Sultan Brunei. Bila mana pada tahun 1658, Sultan Brunei telah menyerahkan Sabah kepada Sultan Sulu. Bermaksud Sultan Brunei adalah pemilik asal Sabah. Ini semua adalah sejarah yang memang pernah berlaku di negara kita. Dipendekkan cerita, walaupun penubuhan Malaysia mendapat tentangan, kesemua rakyat di Sabah dan Sarawak sebulat suara bersetuju untuk menyertai Malaysia pada waktu itu. Pada tahun 1962, satu Suruhanjaya yang dikenali sebagai Suruhanjaya Kobot ditugaskan untuk memungut pandangan dari penduduk di sekitar Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia. Dan rata-rata penduduk Sabah dan Sarawak pada waktu itu mahu menyertai Malaysia dengan beberapa syarat yang dikenali sebagai Perjanjian Malaysia 1963. Begitulah sejarah penubuhan Malaysia yang sebenarnya ditentang keras. Kita diserang, kita di pulau dan kita dipandang serong hanya kerana dituduh menjadi proksi kepada penjajah yang pada hakikatnya orang-orang tua kita dahulu hanya berusaha untuk membangunkan sebuah negara yang harmoni dan aman untuk generasi seterusnya, generasi kita. Jadi sempena bulan kemerdekaan ini, sama-samalah kita beringat-ingat. Dulu orang-orang tua kita bermati-matian mempertahankan Malaysia yang kemudian tanggungjawab ini akan dipikul oleh generasi seterusnya, generasi kita. Sama-samalah kita memperingati pengorbanan para pejuang kemerdekaan, sama-samalah kita meraihkan bulan kemerdekaan dengan bangganya. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik menarik kita pada hari ini, sejarah menarik di Malaysia yang mungkin anda tidak tahu. Kalau anda mahu lagi lebih banyak lagi kupasan tentang sejarah-sejarah menarik di dalam negara kita sendiri, pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah, dan kalau anda tahu lebih banyak sejarah menarik, tinggalkan juga di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari. Space is open to us now. Our ego is shared meaning is not governed by the